Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Berita buruk buat kroni-kroni, buat menantu, buat guru besar Nobita, sahabat-sahabat semua. Dan ini adalah kenyataan terkini ya daripada pihak ISPRM yang baru saja kita dapat sebentar tadi. Ya, apakah perkara itu? Ini adalah melibatkan skandal, melibatkan menantu Muhyiddin Yassin dan juga Razi Jidin, skandal 80 juta printing buku Jakaf. Kalau saya tidak silap sahabat semua. Jadi menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda semua berkaitan dengan kenyataan terkini daripada Pesuruhjaya ISPRM Azam Baki. Tapi sebelum kita teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. ISPRM kemuka dokumen tambahan untuk notis merah. Notis merah maksudnya itu adalah wanted ya, Interpol ya terhadap menantu Muhyiddin Yassin. Menarik untuk kita ikuti sahabat-sahabat semua. Jadi apa sebenar ya kenyataan daripada pihak ISPRM ini? Yang mana ISPRM ya sebelum ini sebenarnya kalau Anda masih ingat ya semalam ya saya keluarkan satu berita yang mana Timbalan Ketua Polis Negara mengatakan ya mereka sedang menunggu ya dokumen lengkap daripada pihak ISPRM untuk ya pelaksanaan notis merah terhadap menantu Muhyiddin ini. Jadi hari ini pihak ISPRM pula membuat ya respon balas dengan kenyataan itu yang mengatakan ya ISPRM akan mengemukakan dokumen tambahan kepada polis Isnin ini untuk melengkapkan notis merah Interpol kepada dua individu termasuk menantu bekas Perdana Menteri Kerajaan Perikatan Nasional yaitu Muhyiddin Yassin. Ketua Pesuruhjaya ISPRM Azam Baki berkata ia susulan permintaan terbaru Interpol agar Malaysia melengkapkan beberapa lagi maklumat yang diperlukan untuk pengeluaran notis tersebut. Katanya baru-baru ini mereka yaitu Interpol meminta beberapa lagi dokumen tertentu untuk dipenuhi. Jadi mengikut kehendak mereka kami akan membekalkan dokumen seperti yang dikehendaki. Tambah Azam Baki lagi, dokumen berkenan antaranya berhubung dengan draft pertuduhan dan beberapa lagi kerana ini adalah requirement daripada Interpol dan ISPRM akan bekalkan kepada polis secepat mungkin yaitu pada hari Isnin ini katanya, minggu hadapan sahabat-sahabat semua. Jadi dia berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program menembak ISPRM bersama media 2023 sempena ulang tahun Suruhanjaya itu yang ke-56 di lapang sasar Maktab Penjara Malaysia di sini hari ini. Semalam macam yang saya katakan tadi, Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Han Maidin berkata permohonan notis merah Interpol ke atas dua individu berkenan masih dalam proses dilengkapkan. Berikutan terdapat beberapa isu teknikal yang kini masih dalam proses dikemas kini oleh ISPRM. Jadi bulan lepas Azam memberitahu media bahawa menantu Muhyiddin Muhammad Adlan Berhad 48 dan Mansur Saad 69 dikehendaki tampil ke ISPRM bagi tujuan pendakwaan kes rasuah dan juga penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambil alihan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Bagaimanapun hasil semakan dengan Jabatan Imigresen mendapati kedua-dua individu terbabit meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 dan 21 Mei lepas dan tidak rekod masuk kembali ke negara ini. Sementara itu mengulas mengenai dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dalam isu perlembungan unsur nadir bumi yang melibatkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi, Azam berkata keputusan sama ada pemimpin akan dituduh atau tidak bakal diketahui 3 minggu lagi. Kes itu telah pun dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk kajian dan saya jangka mungkin dalam tempoh terdekat kira-kira 3 minggu lagi akan dibuat keputusannya. Itu dia. Dan Sanusi sebenarnya telah pun mengesahkan yang dia telah memberi keterangan dia kepada ISPRM berhubung dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dalam isu RII itu. Jadi Julai lepas ya seramai 10 eksko kerajaan Kedah telah pun dipanggil ya memberikan keterangan kepada pihak ISPRM untuk membantu siasatan berhubung dengan skandal ataupun kes tersebut. Salah seorang pegawai kanan Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah dan seorang wanita merupakan pengarah sebuah syarikat dilaporkan media telah ditahan Suruhanjaya bagi membantu siasatan kes rasuah lebih 13 juta serta salah guna kuasa membabitkan isu berkenaan. Itu dia sahabat semua dan dikabarkan juga pada 20 Julai yang lalu juga ISPRM telah pun merakam 12 individu ya keterangan daripada
12 individu. Itu dia. Jadi di mana sebenar keberadaan sahabat-sahabat semua? Ya, menantu kepada Muhyiddin Yassin ini, ya, kalau benar tidak bersalah, kenapa melarikan diri? Ya, kenapa tidak balik ke Malaysia dan memberikan kerjasama kepada pihak ISPRM? Itu dia soalnya. Dan info yang seterusnya yang juga ya baru saja kita terima daripada pihak ISPRM juga turut menyentuh berkaitan dengan projek cetak buku KPM Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, ini adalah berkaitan dengan mantan Menteri Kanan Muhyiddin Yassin, iaitu Guru Besar Nobita. Ya, katanya ini tidak apa tuh. Ya, ini jangkaan buruk. Tapi Sani Hamzah mengatakan ini jangkaan baik. Tarik balik, duduk. Tarik balik, duduk. Itu antara ya kenyataan yang famous ketika ini. Jadi projek cetak buku KPM banyak bukti baru dikumpul, kata ISPRM. Habislah geng sapu bersih. Banyak bukti baru kata ISPRM ya yang sudah dikumpul berkaitan dengan projek berkenaan. Jadi kalau kita lihat ya intipati kepada kenyataan ini, ISPRM mendedahkan agensi itu berjaya mengumpul banyak bukti baru dalam siasatan isu rasuah berkaitan dengan projek percetakan buku di Kementerian Pendidikan ya semasa era Perikatan Nasional. Ketua Pesuruhjaya ISPRM juga Azam Baki berkata ia susulan penahanan 2 individu termasuk bekas setiausaha politik seorang bekas menteri iaitu Raji Jidin bagi membantu siasatan projek bernilai kira-kira 80 juta membabitkan rundingan terus. Tambah lagi, kes ini masih aktif disiasat dan banyak bukti baru yang dikumpulkan pegawai penyiasat ISPRM. Bagaimanapun memandangkan ia kes baru jadi beri kita masa, katanya. Azam berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program ISPRM Menembak Bersama Media sempena ulang tahun Serunjaya itu yang ke-56 di Kajang hari ini. Itu dia. Jadi sahabat semua, pada 23 hari bulan September yang lepas, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi ISPRM Ahmad Kusairi Yahaya mengesahkan penahanan bekas setiausaha politik itu dan pemilik syarikat percetakan pada 22 September bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E dalam kurungan B Akta ISPRM. Sementara itu mengulas mengenai kegusaran orang ramai berkaitan isu kekurangan bekalan beras putih tempatan meskipun Padi Beras Nasional memberi jaminan bekalannya mencukupi, Azam memberitahu belum menerima sebarang laporan. Saya beri jaminan kalau ada pihak yang terlibat dalam isu ini, katanya, terutama sekali sekiranya unsur rasuah dalam pembekalan beras termasuk ada pihak yang merasuah mana-mana pihak berkuasa, sudah tentu ISPRM akan ambil tindakan, katanya. Kemarin ya Menteri Pertanian dan Ketahanan Makanan Datuk Seri Mat Sabu menafikan dakwaan kekurangan bekalan beras tempatan berpunca daripada tindakan pembekal menyorokkan stok dan menjamin tindakan penguatkuasaan dilaksanakan di seluruh negara. Ini dia sahabat semua, 2 perkara yang sangat mengejutkan kita. Apabila yang pertama tadi isu menantu Muhyiddin Yassin yang telah pun melarikan diri. Sekarang ini ya Interpol meminta beberapa dokumen untuk diperlukan bagi meluluskan ataupun melaksanakan ya melaksanakan wanted ya, kalau dalam bahasa senangnya adalah notis merah orang yang dikehendaki oleh Interpol. Dan juga adalah isu berkaitan dengan rasuah 80 juta percetakan buku JKAF semasa era pentadbiran Perikatan Nasional dan menterinya. Menterinya ketika itu adalah Guru Besar Nobita. Adakah mereka terlibat? Ini yang menarik untuk kita tunggu bersama ya. Apakah benar ada yang terlibat geng-geng daripada Pertikaian Nasional ini atau sebaliknya? Walaupun mereka begitu bertungkus lumus untuk menafikannya, namun ini ya perkara yang menarik untuk kita tunggu dan lihat perkembangannya sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya Anda di luar sana memberikan sebarang komen atau pandangan berkaitan dengan dua isu ini, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walon-walontit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena mereka menggunakan otak di lutut, bukan otak dalam kepalanya. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel, sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.